Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Pelajaran kita dalam kitab Riyadhus Shalihin, di dalam Kitabul Jihad, kitab yang menyebut hadis-hadis tentang jihad fisabilillah. Sambungan perbincangan kita pada siri ini iaitulah hadis yang ke-1332. 1332. Wa an Abi Hammad wa yuqalu Abu Su'ad. Abu Hammad atau Abu Su'ad. Wa yuqalu Abu Asad. Wa yuqalu Abu Amir. Wa yuqalu Abu Amrun. Wa yuqalu Abul Aswad. Ini gelar dia belakang. Wa yuqalu Abu Absin. Nama dianya Uqbah bin Amir Al-Juhani. Cuma gelar bapak tu banyak. Boleh jadi anak dia ramai. Dengan isteri ni, anak yang pertama Hamad jadi Abu Hamad. Wallahu a'lam, ana tak tahqiq cerita ni, tapi ihtimalat tu mungkin. Orang Arab ni biasalah, Allah Taala beri pak tu biasanya kota dia penuh. Kita orang Melayu ni banyak melakukan pembaziran. Duk main pak ambil satu, membazir orang panggil lagi tu. Biarlah, jangan duk bicara isu. Baik. Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'ala al-mimbar yaqul wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah ala innal quwwata ar-ramyu ala innal quwwata ar-ramyu ala innal quwwata ar-ramyu. Rawahu Muslim. Dari hadis ini, dari Abu itu kita dah baca tadi, Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu anhu kata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di atas mimbar. Apa faedahnya cerita kepada kita sampai peringkat ini, peringkat di mana dia dengan Nabi kita bersabda. Ini faedah dari sudut hadisiyah, nak menguatkan ingatan dia bahawa aku dengar Nabi atas mimbar. Jadi kalau orang tanya, mu dengar mana? Kalau dia dengar sungguh, dia boleh beritahu di mana dia dengar. Atas mimbar, waktu duduk khutbah, waktu kuliah, waktu ceramah kat mana-mana. Sebab itulah biasanya orang rakam ni dia akan tanda tarikh bila, berapa hari bulan. Barulah kita, kalau hari bulan ni tak betul, dia boleh engkau tak ada program saya di sini sekian-sekian hari bulan. Ini di antara dari sudut faedahnya ketelitian para sahabat menukilkan kepada kita maklumat yang mereka terima. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di atas mimbarnya. Biasanya atas mimbar ni di masjid Madinah lah tu. Nabi kata apa? Ketika dia baca ayat Quran, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan persiapkanlah untuk memerangi kaum kafir itu dengan segala kekuatan yang ada untuk disiapkan. Quwwah di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan ala innal quwwatar ramyu. Nabi kata ingatlah bahawa kekuatan itu memanah. Ar-ramyu ni bukan sekadar panah, lontaran. Nabi ulang 3 kali, ingat kekuatan itu iaitu ar-ramyu, kekuatan itu ar-ramyu. Jadi hadis ini kalau kita nak tanda bermula 1332 ni bab yang menyebut tentang ramyu, tentang lontaran. Sama ada lontaran dengan panah ataupun lain-lain. Karena itu para ulama menafsirkan hadis ini dengan mengatakan waramyu fi kulli waqtin bihasabihi. Lontaran itu tengok masa. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam orang lontar dengan apa? Lontar dengan panah, tombak. Mari zaman lebih mutakhir sikit sudah ada menjanik. Ada menjanik, mana ada orang panggil berdi Maryam. Tengok. Waktu ana pergi ke Istanbul baru ni, kita masuk dalam museum, tengok peluru menjanik yang dibuat oleh Muhammad Al-Fatih. Pasal begini peluru. Pasal dia cuba nak tembak
kota yang dibina oleh Rom tu tebal. Jadi dengan menjanik peluru dia besar ni, dia bagi, barulah pecah dia punya kubu pertahanan Byzantine ataupun Konstantin. Mari zaman kita hari ni, orang tak main dah menjanik. Peluru-peluru bidah ni tak main dah. Dia main apa? Dia main dengan jet, peluru perpandu. Semua tu ramyu. Semua tu alat lontaran, setiap masa itu mengikut tempat dia. Jadi betul sekali, Nabi tak kata ramyu bisiham, lontar anak panah lah. Hadis ini open, maftuh. Ar-ramyu, lontar dengan apa? Kullun zamani bihasabi. Setiap masa itu mengikut kesesuaian alat teknologi, kecanggihan yang ada pada dia. Jadi kita tak boleh persempitkan. Alhamdulillah, dengan qanabil, dengan sawarikh, dengan apa saja alat-alat yang mereka ada. Hadis ini diriwayat oleh Imam Muslim. Wa an Uqbah bin Amir lagi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul satuftahu alaikum ardun wa yakfikumullah fala ya'jiz ahadukum an yalhuwa bi ashumihi. Rawahu Muslim. Dari Abu Hamad lagi katanya, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan dibukakan untuk kemenangan kamu semua beberapa negeri. Ini mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi bersabda ini, Islam masih lagi sempit dalam keadaan. Tapi yakfikumullah, Allah akan mempercukupkan engkau semua, yakni Allah akan bantu kamu dalam peperangan untuk menawan negara-negara musuh. Nabi kata, maka jangan lemah seorang di antara kamu semua itu untuk bermain-main dengan anak-anak panahnya. Walaupun kita sudah menang, anak panah kena main. Hatta di zaman kita hari ini, main panah. Orang tanya, apa faedah panah-panah tu? Orang tembak dengan rasas, dengan senapang, dengan pistol, dengan apa ni, alat-alat moden hari ini. Buat apa lagi panah? Kita kena ingat, sekarang ni alat ni ada, tapi berlaku ke tidak suatu hari nanti tidak ada senjata, peluru tidak ada, jet nak naik, minyak tak ada, akan berlaku. Jadi pada waktu itu orang akan balik semula ke panah, ke tombak, balik semula ke pedang, balik semula kepada alat-alat yang ada. Kerana Nabi kita tidak beri putus benda ni. Nabi kata il'abu yalhu bi asumi, main dengan anak panah kamu supaya tidak lupa kepada alat-alat yang ada hari ini. Ini adalah sebagai anjuran untuk belajar agar pandai memanah. Jadi hadis ini anjur kepada kita, suruh kita belajar memanah. Hadis ini juga diriwayat oleh Imam Muslim. Wa anhu annahu qala sallallahu alaihi wasallam, man 'ullima ar-ram thumma tarakahu falaysa minna aw faqad asa. Rawahu Muslim. Dari Abu Hamad lagi katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang telah diajar memanah, dia pandai ada manah, pandai ada tembak, lalu meninggalkannya untuk terus berlatih. Lepas dia pandai, dia berhenti, tak mau, tak payah, aku dah pandai dah, tak payah berlatih, tak nak ajar orang pula ke, maka dia bukan dari golongan kita. Subhanallah. Lagu mana kita hari ni belajar apa dak ni? Pergi anak panah pun tidak. Kena beli anak panah ni main sikit. Atau faqad asa, ataupun Nabi kata orang itu telah melakukan maksiat. Sebab apa? Sebab tidak ada semangat jihad dalam jiwa dia, sehingga sampai maka alat latihan perang gini pun kita abaikan, kita cuai, tidak ambil berat dalam masalah ini. Pakat beli panah lah kau main. Hadis ini diriwayat oleh Imam Muslim. Wa annahu lagi, semua hadis ini daripada Abu Hamad. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna Allah yudkhilu bis-sahmil wahidi thalathata nafarin al-jannah. Sani'ahu yahtasibu fi san'atihi al-khaira warrami bihi wa munbilahu warmu warkabu wa antarmu ahabbu ilayya min antarkabu wa man taraka ar-ramya ba'da ma 'ullimahu raghbatan anhu fa innaha ni'matun tarakaha aw qala kafaraha. Rawahu Abu Daud.
Dari Abu Hamad lagi radhiyallahu anhu katanya, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu memasukkan dengan sebab adanya sebatang busur panah 3 golongan manusia dalam syurga. Subhanallah, sebatang anak panah saja 3 manusia masuk syurga. Siapa? Iaitulah pembuatnya, orang yang buat tepuk anak panah ni, yang dalam ketika membuat anak panah tadi mengharapkan keredaan Allah. Itu syarat dia. Syarat dia kena redha Allah. Yang kedua, orang yang menggunakannya, ambil anak panah ni dia panah, orang ni yang kedua. Dan pula orang yang memberikan anak panah itu, yang tulu holo, tukar holo anak panah pun boleh masuk syurga, sebagai bantuan kepada orang yang hendak berangkat mengikuti peperangan fi sabilillah. Lemparkanlah dengan panah dan naiklah kuda. Mana lontar dengan panah, naiklah kuda. Tetapi jikalau engkau semua pandai melemparkannya, melontar dengan panah, maka hal itu lebih baik, lebih saya sukai daripada engkau naik kuda. Sebab apa? Sebab orang yang panah, semua orang boleh mana. Naik kuda, bukan semua ada kuda. Tengok dalam peperangan Badar, berapa ekor kuda yang ikut serta dalam peperangan? Berapa ekor unta saja yang ada? Nabi pun bergila-gila naik unta. Kadang-kadang peperangan dalam Islam cukup gawat, tak cukup alat senjata, tak cukup kelengkapan, tak cukup kenderaan. Maka Nabi beri galakan, biarlah kamu berjalan tak apa, tapi panah ada. Sesiapa yang meninggalkan lontaran dengan panah setelah diajarinya, kerana ia tidak suka lagi kepadanya. Kalau tinggal tu kerana tak ada keperluan lain, tak suka dah aku main panah, tak payah, maka sungguhnya itu adalah satu kenikmatan yang ditinggalkannya, ataupun orang itu menutupi kenikmatan yang telah diberikan kepadanya. Kufur, mana kufur nikmat, bukan kufur dengan Allah. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud, At-Tirmizi. Sebahagian ulama mengatakan hadis sanadnya dhaif. Sanad dia dhaif. An Salamah bin al-Aqwa qala marra Nabi sallallahu alaihi wasallam ala nafarin yantadiluna faqala urmu bani Ismail fa inna abakum kana ramiyan. Rawahul Bukhari. Salamah bin al-Aqwa cerita kepada kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan melalui satu kelompok orang yang berlomba untuk memanah. Nabi tengok yang tadilun, dia orang duk main, buat pertandingan memanah. Nabi kata apa? Lalu Nabi bersabda, irmu bani Ismail, pandaikanlah diri kamu untuk melontar dengan panah, wahai keturunan anak-anak Ismail, yakni anak Nabi Ismail. Fa inna abakum kana ramiyan, sebab bapa kamu Nabi Ismail seorang yang pandai memanah. Hadis ini dalam Bukhari. Cerita Nabi Ismail kita dah cerita panjang dulu. Dia ni kerja dia waktu di Mekah memburu hayawan di luar tanah haram Mekah lah. Karena itu waktu Nabi Ibrahim datang ke Mekah, dia pergi ziarah menantu dia. Ingat tak? Kali pertama dia mari ziarah, si budak perempuan ni tak apa cerdik, tengok orang tua mari tak hormat, tak hormat, tidak menghormati orang, bahkan mencerita suami pula. Kerja apa suami kamu? Kerja dia tangkap haiwan, buru haiwan. Habis macam mana keadaan? Susah. Buruk suami sendiri di hadapan orang yang tidak dikenali. Maka kata di Nabi Ibrahim, bila balik suami kamu cakap dengan dia, tukar daun pintu ni, tak sesuai. Mari kali yang kedua, Ismail tak ada juga di rumah, pergi memburu. Jadi Nabi kata, inna abakum kana ramiyan, bapa kamu ni seorang pemanah. Nabi Ismail alaihissalam pemanah. Cerita dia panjang lah, tengok dalam siri yang lepas. Wa an Amr bin Abasah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man rama bisahmin fi sabilillah fahuwa lahu idlu muharraratin. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih.
Dari Amr bin Abbasah katanya, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang melontar panah dengan sebatang anak panah dalam peperangan fi sabilillah, rama bisahmin saja, maka baginya adalah pahala yang sama dengan memerdekakan seorang hamba saya. Allahu akbar. Hamba saya ini bukan kecil, harga dia mahal. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud At-Tirmizi. Ini berapa hadis kita baca ni? Daripada 1, 2, 3, 4, 5, 6 hadis. Imam Nawawi rahimahullah kumpulkan hadis-hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang bab pemanah. Nak menunjukkan kepada kepentingan jihad itu mesti dengan kuwah, dengan alat senjata. Tapi hari ini umat Islam ada bahan untuk senjata, tapi senjata tidak ada. Bahan ada, besi mari negara orang Islam, minyak mari negara orang Islam, tapi yang buat senjata orang bukan Islam, yang guna senjata orang bukan Islam. Kita menjadi pengemis kepada negara-negara yang bukan Islam. Karena itulah kita tengok hari ini cukup dahsyat apa yang berlaku di Syria, apa yang berlaku di negara-negara umat Islam yang ditindak hari ini. Semuanya kesan daripada kita terlupa kepada barang kita sendiri. Subhanallah. Bahkan kalau ada usaha untuk nak balik semula kepada kuwah, kepada kekuatan umat Islam ini, mereka akan dikeji, akan dilabel dengan teroris, akan dikata dengan macam-macam. Pihak PBB, UN akan ambil tindakan macam-macam dah. Tapi kalau puak-puak HKP itu ganyak orang Islam, tak ada apa ya, atas dasar pri kemanusiaan, mempertahankan hak, boleh berlaku hak dia. Lama kita lemah lagi itulah keadaannya.